Jadi hari ini tak silap saya tajuknya adalah masjid. Masjid kita, tanggungjawab kita. Jadi tanggungjawab kita tu adalah, kalau kita faham lah kan, masjid ni bukannya rumah kita dari segi maksudnya macam kita punya tu, kita buat macam seolah-olah mempunyakan masjid tu seolah-olah orang lain tak boleh masuk, tak. Tapi kita sama-sama tanggungjawab mengimarahkan, menghidupkan masjid. Contoh, kalau semayang boleh duduk ramai-ramai kat dalam, kenapa dengar ceramah duduk kat luar? Contoh. Masuklah dalam, katalah tengok Samsul debat. Kan? Dalam banyak kosong ni. Elok duduk dalam, duduk luar, apa hal? Contohlah. Ni saya cakap untuk orang jemaah masjid lain. Jemaah ni tak, saya faham. Jadi, itu saya kata tadi, memang takkan faham kalau tak dironongkan. Itu kena ronong kan. Hari ni kira ramai lah sebab melempah sampai keluar. Kan, Alhamdulillah. Saya seronok sangat. Itu sebab saya tak boleh nak tolak jemputan masjid ni, sebab saya difahamkan jemaah subuh dia setiap hari memang seramai ini. Kalau galak tu tak ada lah, tak ada. Jadi, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi, kalau kita tengok, kan, firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat yang ke-36 membawa maksud nur hidayah, petunjuk. Ni orang sebut ni. Ada orang cakap kan, kenapa bila kita tanya kenapa kau ni tak berubah, kenapa kau ni tak tutup aurat, kenapa kau tak ni, ayat dia belum sampai seru. Orang Melayu lah, orang Melayu, orang Islam tak cakap macam tu. Orang Melayu rumah cakap belum sampai seru, dia. Belum dapat petunjuk lagi, dia kata. Pada orang Melayu ni, dia punya faham petunjuk tu. Aksiden, terbalik kereta, dia hidup lagi. Itu petunjuk tu. Dia tak fikir, mujur terbalik tu hidup lagi, kau mampu tahu macam mana. Jadi petunjuk ni jangan tunggu aksiden. Jangan tunggu nak jadi malapetaka tu baru nak kata, oh dah sampai seru. Tak. Kena cari. Kadang-kadang tak ada petunjuk, walaupun nama dia memang dah hidayah dah. Nama dia hidayah dah, tapi tak dapat petunjuk dah. Bini dia hidayah, laki dia macam tu. Perangai pelacit sampai ketua. Bukannya orang sini, orang tempat lain. Kan? Jadi, firman Allah tadi menyatakan nur hidayah, petunjuk Allah itu bersinar dengan nyatanya. Terutama sekali di rumah-rumah ibadah yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Datang rumah Allah ni insya-Allah. Tak ada siapa yang kusut. Semua tenang. Tu yang tadi macam nak rabah masa semayang tadi. Kan? Dia semua pandang. Siapa imam? Tengok anak muda ke depan. Sudah. Ini panjang ni. Dia kata kan? Dah mula kawan tu. Dah macam tiang apa tu lah. Tiang pokok tu. Kan? Jadi, tenang ke tak tenang? Tenang tu kalau sampai beli lalap masa semayang. Mana tenang tu. Kan? Tahu tak dalam perbuatan solat tu? Tahu tak? Ibu-ibu tahu tak? Perbuatan solat tu? Mana perbuatan yang paling tenang sekali? Dalam solat, semua perbuatan kita akid takbir, kan? Kata ihram, lepas tu kita rukuk, kita iktidal, kita sujud, kita duduk antara dua sujud, kita sujud balik. Kan? Jadi, dalam perbuatan tu mana yang paling tenang sekali? Ramai yang jawab, sujud. Kalau tenang sujud tu ada harapan lalap. Menurut pakar teori patik, dia buat kajian teori patik solat. Rupa-rupanya perbuatan yang paling tenang waktu bila tau? Daripada kita rukuk tu, Sami Allahu liman hamidah, waktu kita berdiri, sebelum kita turun sujud, itulah sebenarnya perbuatan yang paling tenang jiwa. Dan benda tu takkan dapat dicapai ketenangan oleh orang yang bila dia bersemayang tu mencelinap punya. Atau mencelinap. Orang Islam cakap mencelinap ni, budak-budak KL sebut berdesuk lah. Macam tu. Ataupun yang paling laju dalam Negeri Sembilan ni dia sebut menculin. Itu laju betul lah tu. Orang faham sebab apa kalau berdesuk tu? Orang faham sebab apa? Mencuat. Mencuat. Macam tu. Mencuat.
maju ni. Macam tu kan. Sama Allah SWT. Allah Akbar. Itu tak dapat. Ya. Jadi, kalau datang tu, insyaAllah. Syarat utama pengimarahan masjid. Orang nak imarahkan masjid, mestilah orang terlibat, mestilah orang Islam. Orang kafir tidak boleh mengimarahkan masjid dan tidak akan diterima oleh Allah. Masyarakat Arab Jahiliyah sebelum Islam mengimarahkan Masjidil Haram dengan memberi khidmat, memberi minum kepada jemaah haji, dan mereka yakin mereka melaksanakan tugas besar. Walhal apa yang mereka lakukan hanyalah imarah dari sudut binaan dan fizikal luaran saja. Bila orang datang nak buat haji, dia bagi makan, dia bagi itu, dia tolong kat barang, dia tolong buat itu. Dia ingat itu dia dah buat kerja besar dah. Kan? Tapi itu hanya luaran sahaja dan mereka tidak mengimarahkan dari sudut roh dan tujuan masjid dibina untuk menyembah Allah dan tidak melakukan syirik. Salahnya mereka syirik. Kan? Sebab itulah Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat yang ke-19, adakah kamu sifatkan hanya perbuatan memberi minum pada orang-orang mengerjakan haji dan hanya perbuatan memakmurkan Masjidil Haram itu sama seperti orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat serta berjihad pada jalan Allah? Mereka yang bersifat demikian tidak sama di sisi Allah dan Allah tidak memberikan hidayah petunjuk pada kaum yang zalim. Jadi rumah ni rumah Allah, kita sama-sama hidupkan. Datang ramai-ramai. Kan? Dan Nabi pernah pesan, siapa yang rasa hidup akhir-akhir ni macam warid dan susah betul hidup. Ada tak rasa macam tu? Akhir-akhir ni ada tak macam tu? Ada je masalah. Pernah tak macam tu? Ada tak rasa macam tu? Kalau ada rasa macam tu, Nabi dah bagi dah solusi dia. Nabi kata, barang siapa yang nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan dia. Apa dia? Yang pertama, jangan tinggal solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan juga jangan tinggal sedekah subuh. Cuba buat tu seminggu, dalam seminggu ni cuba jangan tinggal. Cuba tengok ada tak perubahan. Kena yakin lah. Ini tak yakin. Kita nak senang tapi modal tak nak keluar. Sedekah pun tak nak. Kodamut, tahu tak kodamut? Dia bukan kodakut, kodamut. Kodakut campur komut. Dia jadi kodamut tu. So sebab tabung, perasan tak? Tabung masjid kalau yang bergerak tu, dia ada tayar. Saja ada tabung minyak kat tayar. Dia bunyi-bunyi, sampai dah tayar tu. Dah sampai dah tabung. Tapi kita tak nak, kena buat lalap. Kadang papsu. Tahu tak sampai berhenti kadang. Terus sambung tolak. Masalah kan? Orang yang datang masjid ada harapan. Dia akan solat sunat 2 rakaat sebelum subuh. Sebab dia nampak paling tidak, semua orang semayang, takkan aku tak semayang. Paling tidak, dia akan semayang. Tapi rupanya Nabi dah pesan nak dimurahkan rezeki. Itu sebab orang-orang di sini yang datang semayang subuh tenang dia. Macam saya ni, relax kan. Saya yakin ni hati saya. Saya yakin lepas ceramah ni, sebab dah solat 2 rakaat sebelum subuh tadi, saya yakin lepas ni ada sarapan. Macam tu. Saya yakin lah. Tak tahulah, ya tidak, saya agak-agak macam tu. Kan? Jarang mah tak ada macam tu. Kebiasaannya ada. Tetap rugi tu. Dan ada ke tak? Ada kan? Saya dah cakap. Nak confirm dengan pula tu kan. Jadi makna kata imarahkan masjid. Ini kadang-kadang kita dah lah tak datang. Lepas tu kadang-kadang bila datang tu pula kita terfikir. Apa tu? Kadang-kadang terlampau memikirkan orang. Kan kalau aku pergi kan apa pula orang cakap. Dia fikir orang cakap. Aduh. Ini mesti orang sindi-sindi aku. Barang siapa yang beribadah kerana manusia, hukumnya riak. Barang siapa yang tidak beribadah kerana manusia, hukumnya syirik. Macam mana pula? Sebab ada yang lebih besar daripada Allah menyebabkan dia tak beribadah. Yang mana? Jadi pedulikanlah orang ni. Kan? Orang yang dah lama pergi semayang di masjid, janganlah rasa good-good pula. Aku ni dah 2 tahun ni tak pernah tinggal masjid ni. Tak ada yang pecah rekod aku. Contohlah kan, janganlah macam tu. Kan, masuk dalam masjid, contoh kan, kadang-kadang perbuatan sombong tu dia ada 3 jenis. Ujub, riak, takbur. Tapi hari ni tu bukan tajuk dia lah, tu kena tunggu dalam ceramah yang lain lah, maknanya kena panggil lagi ni. Macam tu lah.
Bila dia masuk semayang, contoh dia sampai dekat masjid, dia masuk, tak ada orang. Dalam hati je. Dia tak cakap. Dalam hati je. Tak ada orang lain. Aku paling awal. Dah seminggu dah aku paling awal. Dahsyat juga aku ni. Ujuk. Dalam diri sendiri rasa bagus. Rasa kita hebat. Dah berapa hari tu turut dah aku paling awal ni. Oh, hebat aku. Dalam hati. Tak cakap orang ni. Allahu Akbar. Terdengar bunyi sliding door tu. Ada orang masuk. Jen. Berbunyi tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Biar orang dengar. Riak. Lepas mayang dia berbuat kawan. Kau perasan tak siapa yang paling awal datang masjid sekarang? Engkau lah siapa lagi? Ya ke? Tak sangka kan? Tu tak kebur nama. Dalam satu hari tu, satu masa tu, tiga-tiga dia boleh ada. Bayangkan. Pagi tu datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sedap pula suara aku dalam hati. Wah, habis tu. Jangan main-main. Tu macam penyanyi-penyanyi lah. Ingat tak dulu? Zaman kegemilangan penyanyi-penyanyi dulu lah. Tak payah sebut nama lah. Dia punya tarik tu sampai ke bukit, ke Gunung Kinabalu dia pun suara. Punya pitch dia tu tinggi lah. Kalau tarik tu, memang tak teringat tu. Dahsyat betul suara dia lah. Tiba-tiba masuk ke Gavaganza, minta nyawa. Nak tunjukkan apa? Allah kalau nak tarik sampai masanya habis juga. Kan? Rumah besar, nak belagak apa. Sampai masa ada ramai lagi rumah lagi besar. Kereta baru, cantik kereta, tiba-tiba ada lagi baru lagi. Contoh kan? Contoh. Cantiknya motosikal kau. Paling lama 2 hari, lepas tu tak beli dah motor. Dah biasa tengok lah. Nampak tak? Jadi tak ada benda nak kita sombong. Bila orang datang ke rumah Allah ni, kan kita sini ni pula, kau faham datang. Rumah ni rumah Allah, bukan rumah kita, tapi kita makmurkan. Tapi kalau nampak orang datang, bagi galakan. Sonok tengok kau datang masjid. Sonok tengok. Lain kali datang bagi tau. Pesan macam tu. Ajak dia sama-sama. Biar dia rasa selesa. Ni kau faham tiba-tiba datang. Kawan tu baru nak datang. Kena tanya lah soalannya tu. Kau faham tiba-tiba datang. Saja kita tengok, balik dia. Dia biasanya kalau orang dah tak pernah datang, jarang-jarang datang, tiba-tiba datang. Maknanya apa? Nak kedui. Biasanya kadang tiba-tiba datang nak kedui. Dia pandai pula tu. Dia mula datang 3 hari sebelum, 3 hari, 4 hari, 5 hari sebelum. Kadang seminggu sebelum pun ada. Dia mula di semayang lakak. Hari kedua dia datang, dia naik depan sikit. Hari depan, lepas tu belakang imam duduk je. Habis kedua tak datang. Tak ada. Memang ada orang tu. Yang paling best tu dia tanya, imam ni imam. Yang dia tanya imam, masalahnya dia tanya imam ni imam. Imam pandang dia kacik basah yang pandang budak. Ni lah imam, kalau minta maaf lah imam, tak perasan. Kau besok semayang mana? Semayang sini. Pula kau tak perasan imam lah. Dah imam pandang depan, tak salah imam tak pandang depan. Gila kan tu kan. Jadi jangan kita sini-sini orang. Jadi mana kata, kadang-kadang bila dah jadi macam tu, kadang-kadang bila orang, kau ni datang tiba-tiba ni mesti nak kenduri. Kena setepek kau tu. Kau datang mesti nak kenduri kan? Tak adalah, saja datang semayang. Besok tu tak datang. Yang paling sedih tu, dia boleh import pula daripada masjid lain datang ke rumah dia kenduri. Kan? Kita pun bercakap lah, apalah karyah sendiri ada, pergi panggil karyah lain. Rupa-rupanya ada mulut dekat karyah ni yang dah sound dia gitu. Tu dia. Kan? Jadi kena elok. Kan? Jadi hanya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, serta mendirikan sembahyang dan menunaikan zakat, dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi dari golongan yang mendapat petunjuk. Jadi imarah masjid itu bukan hanya setakat mentadbirnya sahaja,
tapi lebih kepada menghidupkan masjid dengan tujuan menjelaskan syiar Islam. Alhamdulillah, masjid ni agak lama juga lah kan. Lama lah. Alhamdulillah, dah ditambah baik. Dah dicat. Kapet pun tebal. Kalau sujud, terbonam muka. Kan? Aircon pun punya dahsyat. Kipas semua berputar. Aircon semua on. Maknanya kena bayar. Tahu, semua ada kos. Bukan kaleng-kaleng aircon ni. Apa ni? Action. Nampak? Action. Connection. Action. Nampak tak? Yang terbaik dah ni. Apa lagi alasan tak nak datang masjid? Apa lagi alasan tak datang masjid? Semua dah siap dah. Tabung pun dah standby tu. Pak, melekap kat dinding tu. Tabung majlis ilmu. Masuk. Sebab semua nak kena bayar. Kadang-kadang jamuan ni pun ceramah. Ya. Ini tabung masuk RM1. Nak panggil pun ceramah yang top-top. Betul tak? Kan? Asyik-asyik panggil ni. Panggil lah yang mahal sikit. Yang hebat-hebat sikit dia kata. Saya baik sama sedebat tak mahal sangat. Kan? Sebab okey, ada kosong datang lah. Kan? Yang sebenarnya terlepas pandang. Birthday pun ceramah tu dah. Marah bini aku. Tapi itu dia. Imarahkan masjid.